Dosa riba ni kita kira besar dosa ni, bukan kita yang cakap besar. Kerana Allah yang sebut dia besar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dharu bihablin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Wa in kana dhu 'usratin fa nazratun ila maisarah wa tasaddaqu khairun lakum fa huwa khairun lakum in kuntum ta'lamun. Iaitulah wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jauhkan diri daripada sisa-sisa riba. Sisa maknanya, kata para ulama antaranya Imam Al-Jassas, maknanya sikit pun tak boleh. Satu sen riba pun tak boleh. Satu sen tak boleh. Maka ada orang kata, bukankah ada hadis Nabi mengatakan di akhir zaman nanti kamu tak masuk riba pun kamu akan kena debu-debu. So tak boleh lari Ustaz, kena debu juga. Hadis ni tuan-tuan, dhaif. Hadis debu-debu riba ni dhaif. Tak boleh jadi excuse. Kerana Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah bebankan kita dengan satu tanggungjawab yang kita tak mampu untuk tanggung. Macam mana Allah kata suruh jauhi riba, sisa-sisa riba pun tiba-tiba kita kena debu yang haram juga. Apa ni? Kontradik ni. Tak boleh. Tak boleh. Malah dia suruh sanad pun hadis tu ada kesalahan. Okey? So riba dosa dia sama dengan fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu degil masih terlibat dengan riba, dosa dia sama dengan perang dengan Allah dan Rasulnya. Perang, betul? Apa maksud perang? Adakah simbolik? Kan sebab dalam Quran ni ada hakikat, ada majaz, ada dua nama dia. Hakikat maknanya Allah maksudkan literally apa yang disebutkan. Majaz Allah tak maksud literally. Contohnya Allah sebut jannatin min tahtihal anhar. Dalam syurga nanti adanya taman-taman yang ada sungai di bawahnya. Sungai itu sungai betul ke sungai macam mana? Sungai betul ke sungai tak betul? Kan macam sungai. Macam tak betul sungai lah. Tapi kenapa Allah? Kenapa Nabi cakap dalam syurga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Hadis sahih. Nabi kata apa-apa saja nikmat yang ada dalam syurga kamu tak pernah nampak, kamu tak pernah dengar dan kamu tak boleh terfikir. Sungai boleh fikir. So macam nak faham Al-Quran bukan boleh sembrono pula. Kerana disiplin boleh faham ayat ni tadi. So sungai ni sebenarnya hanyalah Allah nak beritahu supaya kita boleh imagine, tapi kita jangan terimajinasi sungai Kelang. Ataupun sungai ya? Segit. Sungai apa? Tamboi. Sebab banyak sungai kotor-kotor tidak benar. Cuma nak beri. Sebab kalau Allah sebut satu benda yang kita tak boleh faham, tak jadi point untuk kita faham lah. So Allah nak bagi kita faham, Allah kata sungai. Sebab itulah tuan-tuan jangan terjebak dalam pergaduhan para ustaz berkenaan dengan Allah dekat langit ke, tak dekat langit ke, dekat langit ke, tak dekat langit ke, tempat ke, tak tempat ke. Oh jangan terlibat tuan-tuan. Yang terlibat. Jangan terlibat. Daripada hadis, daripada Quran, fis samawat kan. Fis samawat dekat langit. Tapi bertempat ke tak tempat. Tak payah fikir. Allah tak sama dengan manusia. Kalau kata kat langit pun tak sama macam kita kat langit. Kalau kita kat langit tak sama, habis kita. Point dia tak sama macam manusia. Tak sama macam benda yang Allah cipta, habis kita. So, jangan duk masuk dalam pergaduhan. Dia ni kata Allah tempat. Oh syirik. Dia syirik. Jangan kamu dengar ceramah tak ni. Dia menjisimkan Allah kata Allah tempat pada Allah tak di tempat sana. Oh jangan duk masuk bicara tu tuan. Bawa masuk. Kita nak beritahu kita tuan, sekarang ini sungai yang ada pada syurga itu, sungai habis. Sifat dia tak tahu. Habis. Allah kata ada. Macam bentuk tak tahu. Nak masuk? Tak tengok, masuk. Tengok sendiri. Tempat kau kan. Okey? Jadi gitu tuan. So riba ni apa perang Allah itu? Perang betul ke perang simbolik?
Maka Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang paling hebat dalam mentafsirkan Quran, dia pun kata dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Qurtubi, dia kata yuqalu li akili riba yaumal qiyamah khudh silahaka lil harb. Oh, nampak gayanya ini masalah ni. Akan dikatakan kepada orang yang makan riba di kiamat, hari kiamat kelak, pergi ambil senjata kamu untuk pergi perang dengan Allah. Oh, ini berat ni. Maknanya betul-betul maksud tu. Perang ni macam nature dia. Aku bunuh kau, kau bunuh aku. Macam mana kita dah dapat rahmat Allah kalau begitu situasi keadaan kita dengan Nabi dan Allah? Sebab itulah dosa riba ni tuan-tuan, dia menjadi lagi besar, dah lah besar, jadi lebih besar kerana kita buat tak edah. Ya. Ada orang dia kerobokan, dia lalu dekat depan restoran Cina yang masak babi tu tuan-tuan. Masak. Dia masak pakai kuali besar, dia letak kipas di sini. Kita lalu tu kena dia punya udara. Ada orang lari, nampak lari, tutup hidung, takut masuk molekul-molekul babi dalam perut dia, dalam paru-paru dia. Bagus tu orang Melayu ni, bagus kan? Takut betul dengan babi. Marah pun nama babi digunakan. Saya duduk sama kawan saya orang Kelantan, dia jutawan. Dia bawa saya pergi kat Kenya restoran, tiba-tiba dia nampak ada orang bas parking dekat dia. Wah, pergi betul dia. Agak betul dia. Marah macam ni. Kan? Sampai kan orang Islam ni tak ada seorang ustazah ni, dia pergi belajar kat Jordan. Dia duduk kat dalam bas, orang Arab himpit dia. Nak kena apa? Ni saya tahu ni sebab dia cerita kat isteri saya. Ya? Lepas tu dia bawa, khinzir, jangan khinzir. Khinzir tu babi ya? Orang Arab relax je. Orang Arab dia tak heran, jangan pergi Arab, jangan cakap dia khinzir, dia tak risau. Cakap dia himar. Kau nak bagi dia marah lagi, Yahud. Wah, itu dia bawa. Cakap dia Yahudi tu, lagi teruk dia babi ni. Utamanya kalau dia orang Palestin, yang lari ke Jordan, marah dia. Jadi jangan cakap khinzir. Kadang-kadang takut, tak rasa apa-apa, besar tak rasa apa-apa. Tapi orang putih pelik sikit. Orang putih sebagai orang Cina pun sama juga. Dia makan babi, tapi dia cakap babi kau, marah dia. Tapi bila cakap itu, dia pulang balik, kata kau apa, kalau kau makan lembu kan, macam lembu kau kan. Pandai kat ni. Okay? Tak apa. Jadi kita nak beritahu riba. Maka riba ni dosa dia tuan-tuan lebih besar daripada makan babi yang dicecah dengan sambal belacan dalam air asam, masak lemak. Okey, lebih besar lagi. Ya, tak terkira besar dia. Malah disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam mentafsirkan ayat Allah dalam surah Baqarah 276 ni. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah kata, siapa yang kembali terlibat dengan riba setelah pengharamannya, dia di akhir kelak, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar, dia dalam neraka kekal. Allah. Kita ingatkan syirik je kekal tuan. Riba pun kekal juga. Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menghuraikan, dia kata sebab apa kekal? Kerana orang yang makan riba setelah pengharaman seolah-olah dia istihlalul haram, dia menghalalkan yang haram. Betul kan? Itu dia tuan-tuan bahaya ni. Banyak dekat mana riba ni? Banyak disebutlah satu hadis. Hadis ni dhaif sanad dia, tapi erti dia disokong oleh ijma' ulama. Kullu qadin jarra naf'an masyrutan fahiya riba. Setiap pemberi pinjam yang memberikan pulangan kepada pemberi pinjam dari sudut lebih daripada apa yang diberi pinjam adalah riba. Beri 1,000, pulang 1,100. Beri 1,000, pulang 1,000, tapi kena tolong buat assignment, riba. Hari ini saya dah cerita semua kat Radio Encik tuan. Kalau tuan-tuan terlepas boleh dengar rakaman dia. Kalau terlepas lagi boleh datang ramai-ramai ke Masjid Wilayah Persekutuan Tujuan Quran, saya cerita boleh. Kita ada buat bengkel separuh hari. Ya? Jadi kita nak pinjam tu riba. Kat mana ada ni? Orang beli kereta pakai bank konvensional, pinjam 10,000, pinjam 50,000, pulang balik 50,000 campur 400. Kalau Proton berapa ratus? Proton berapa ratus? Dan
Berapa tu? Ha? 4. Jangan, tak ada botol. Ya? Riba. Lagi apa? Pinjaman untuk beli rumah, riba lagi. Pinjam 100,000, 200,000, pulang balik 200,000 campur BLR tolak 2%. Riba. Kad kredit, riba lagi. Ada kad kredit tu? Ya. Cinta Rasul tapi kad kredit dalam poket 3. Tak cinta Rasul nama macam tu. Kad kredit konvensional bank. Kalau Islamic bank tak apa. Itu bukan kad kredit, itu debit kredit sebenarnya, debit card. Ya. Kalau tentu ada kad kredit Visa atau Mastercard daripada mana-mana conventional bank, jangan buat alasan lah, tapi susah lah, susah. Nanti cakap kat Nabi yang cakap kat saya. Ya. Tuan-tuan, kad kredit tu kalau ada tuan-tuan, kalau tanda cinta, potong ni, kejap lagi tu. Sekarang boleh juga kalau dia penting. Ada orang KL tuan-tuan, multi-millionaire, jutawan ni, multi-jutawan. Dia ada kapal terbang, dia ada yacht, dia ada. Dia telefon saya, dia kata, tak, saya guna sekali-sekala je. Tak boleh saya bayar setiap, saya bayar tu full. Tak sempat kena interest, riba juga saya kata. Macam mana pula? Sebab setiap kali Tuan Haji guna tu, swipe tu, beli je, penjual tu akan beri komisen kepada pengeluar kad. Maka itu adalah direct support kepada pengeluar kad riba. Okey? Tapi Ustaz kalau nak tukar, dia kata saya ada banyak poin ni, poin. Itu poin. Sayang Ustaz. Kalau sayang poin tak apa, tak sayang alam barzah. Nak main-main ke dengan alam barzah? Ya? Yang Nabi kata, laulam tudafinu la na'udullahi ayyusbi'akum adzabal qabr. Kalau kamu semua tak dikafan dan dikebumikan, nescaya aku akan doakan pada Allah untuk kita semua boleh dengar bunyi azab dalam kubur. Oh, tak tidur kita tuan-tuan. Sebaiknya kita akan dikebumikan, kita tak payah dengar. Yang mana Umar Al-Khattab pernah tanya Nabi, adakah aturan ulana uqulana, adakah akal kita akan dikembalikan bila mana kita dalam alam barzakh? Nabi kata, na'am. Bahkan kamu akan jadi macam sekarang ini. So sekarang ni tuan-tuan rasa panas ke tak panas? Bukan hati, bukan kepala, badan. Panas sikit kan? Panas tu datang daripada mana? Datang daripada cuaca, kena kat saraf tuan-tuan. Saraf hantar ke otak. Otak dan saraf ini akan dikembalikan. Maka pernah tengok tak alam kubur? Tengok dalam kubur, pernah tengok tuan-tuan yang belum ada jenazah? Nampak ada macam parit kecil tu tuan-tuan. Pernah baring situ tak? Tak cuba lagi. Cuba baring tu. Lepas tu tutup dengan kayu. Jangan timbul, tutup dengan kayu je. Tak try. Agak-agak berapa minit boleh tahan. Dengan panca indera kita masih hidup, kita baring cuma berapa minit boleh tahan, tuan? Oh, tak tahan. Maka itulah kita akan hadapi. Kecuali Allah menawarkan keluasan bagi mereka yang layak. Ada orang tanya pula, OKL banyak gaya buruk tu. Tu Ustaz, kalau luar tu masuk kubur sebelah pula. Tak ada otak, gaya buruk tu. Tak masuk, tak masuk. Macam mana orang sebelah keluar kita pula langgar ni? Gaduh, sebaliknya kepada aku kan? Di alam gaib, dia tak macam alam tanah. Dia memang dalam kubur, tapi dia bukan dalam kubur. Dia dalam alam barzakh. Satu, alam barzakh dia tak ikut sifir kat bumi ni, tak. Dia tak ikut sifir dekat bumi. Okey? Dia pakai sifir lain. Macam alam pada mahsyar, dia tak ikut sifir bumi. Dia tak ikut bumi punya standard lah. Dia alam lain. Ya? Standard lain. So dia keluar, dia lain. Dia tak macam 100 kaki kata tak. Dia lain. Ya? Gitu. So, jadi tuan-tuan dan puan, sanggup ke kerana poin-poin tu lebih dikasihi daripada la ilaha illallah. Lepas tu dia insaf. Sekali dia datang jumpa lah, dia nak offer, Ustaz nak pergi baca, Ustaz saya ada yakin nak pakai. Kau nak pakai bagi pula, tak mau. Tak mau lagi kan, hutang budi pula. Kita tak mau. So jadi ini dia tuan-tuan, kita nak sebutkan bahawa alhamdulillah kita kena ambil perhatian pada riba. Dan ia adalah tanda ketakwaan. Dan tak ada siapa boleh lari daripada riba kecuali dia punya iman yang tinggi. Itu Allah yang beritahu. Allah tadi, in kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul beriman.
So kerana nak selamat daripada riba, kita pasti akan rugi dari sudut duit. Tuan-tuan janganlah nak mengatakan saya tak nak riba tapi saya nak tak rugi apa-apa berduit. Tak jaya. Khususnya orang yang sudah terjebak. Kalau dah terjebak, memang akan rugi duit untuk menyelamatkan diri daripada riba. So kalau tak sanggup, kena sanggup nanti di alam barzakh. Antara dua. Ya, ini masalah tuan-tuan. Baik, kita pergi dengan cepat ya. Kita habis pukul 10, so saya cadang sebelum suku kita habis, kita ada 45 minit untuk soal jawab. Baik, kemudian selepas itu apa lagi? Itulah semua namanya sunnah tasyri'iyah. Sunnah yang Nabi nak kita faham dan Nabi sangat beri perhatian. Tiba-tiba Nabi beri perhatian, kita beri tidak perhatian. Oh, tak kasih Nabi lah jawab. Tak kasih Nabi lah. Kita hanya beri perhatian macam mana nak pakai jubah yang handsome. Pergi Mekah nak beli jubah yang cantik-cantik, ada gaya. Jubah aman kita, jubah Oman kita ada, jubah Mekah kita ada. Oh, sunnah sungguh ni. Ya. Sunnah tu bagus, tapi itu sunnah yang low ranking.